Hai, salam sejahtera. Dalam video kali ini, cikgu nak review jawapan bagi unjuran ortografik sebuah bongkah yang mempunyai permukaan rata, condong dan melengkung. Okey, mula-mula kita semak dulu lukisan pandangan atas yang dilukis semula oleh pelajar ini. Okey. Untuk makluman semua, pelajar sepatutnya tidak perlu melukis semula pandangan atas dalam situasi biasa PDPC kerana pelajar akan menerima kertas secara hard copy. Tetapi memandangkan dalam situasi PDPR di mana murid tidak mendapat kertas soalan ini dalam bentuk hard copy, jadi murid perlulah melukis semula pandangan atas yang diberi mengikut ukuran kotak-kotak grid yang telah diberi pada soalan. Okey, jadi kita mula dulu melukis bahagian mana yang kita tahu ukurannya. Contoh, bahagian sini ke sini, berapakah ukuran dia? 30 mm. Okey, sini betul 30 mm. Okey, yang condong ni, okey, pada pandangan hadapan, pandangan sisi, ya betul nampak condong, tapi pada pandangan atas dia merupakan satu garis lurus sahaja. Berapa ukuran dia? 3. Mana dapat 3? Ni, letak ni 1, ni 1, 2, 3. So inilah dia 3. Kemudian kita boleh teruskan 2 sini. Okey, lepas tu sini ke sini 3. Betul, 3. Okey. Kemudian sini ke sini pun 3. Betul, 3. Lepas tu, okey. Yang ini yang mana? Inilah, dia adalah satu permukaan. Okey, ni warna yang saya warnakan ni adalah satu permukaan rata 3 cm kali 3 cm. Inilah dia, 3 cm kali 3 cm. Dan kalau kita tengok rajah, pada pandangan atas, okey, sini adalah bahagian yang hujung rajah. Hujung rajah, ukuran dia 3 kali 2. Inilah dia. Inilah 2. Okey. Inilah 3. Okey, ni pun permukaan rata ya, permukaan rata. Jadi, yang satu line ni, cuba tukar color, ambil color ni. Okey, yang satu line ni garisan apa pula? Yang satu line ni adalah satu garisan daripada permukaan condong. Mana permukaan condong tu? Inilah dia. Titik yang ni, titik ni sama dengan titik sini. Titik yang kat bawah ni pula, sini bawah ni, sama dengan sini. Jadi apa yang pelajar kena buat? Sambung je lah. Barulah dapat permukaan condong. Okey. Bila dipandang dari arah pandangan sisi ni, orientasi isometrik. Okey. Rajah ni dalam orientasi isometrik. Ya. Jadi kita tak dapat nak menunjukkan permukaan condong itu. Okay, tapi pada pandangan atas, inilah dia permukaan condong itu. Okey. Kemudian apa yang seterusnya ialah cari titik ni sama dengan sini. Kemudian yang sini sama dengan sini. So ambillah French curve, ambillah flexible curve dan lukislah lengkung. Okey, lukislah lengkung, begitu saja. Alright. Seterusnya, okey, kita nak lukis pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua yang patut dilukis adalah pandangan yang mana kita ambil warna ni. Okey, salah ambil warna ni. Ambil warna ni lah. Okey. Yang mana lengkung ni, lengkung yang ini, oh tak nampak lah, tukar. Ambil color. Ni cuba. Okey. Kita lukis lengkung, mana lengkung? Lengkung yang nampak lurus pada satu pandangan lain. Okey, lengkung nampak lurus pada satu pandangan lain. Lengkung ni pada pandangan atas adalah lengkung yang ini dan lengkung yang ini, kan? Okey, pada pandangan atas dialah dua lengkung tapi kita nampak satu sahaja. Tapi bila pada pandangan lain, lengkung yang kita tengok ni, contohnya pada pandangan hadapan ni, lengkung ni dia tak nampak lengkung tapi dia kelihatan sebagai satu garisan yang condong. Kenapa? Sebab di belakang objek ni, di belakang objek ada satu garisan yang
condong. Jadi, garisan condong ini akan mempengaruhi orientasi pandangan hadapan. Sebab itu, pandangan hadapan perlu dilukis dahulu sebab dia mudah untuk kita lukis dan akan memudahkan kita untuk mendapat lukis lengkung yang kedua. Okay, jadi pelajar ni pun ambillah titik, cari titik. Okay, titik ini sama dengan sini, atas ni sama dengan sini, so sambung straight line dekat situ. Begitu saja. Okey, lengkung nampak straight, inilah dia pada pandangan hadapan. Kemudian detail yang ni lah 2 kali tinggi rajah. Berapa tinggi rajah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 2 kali 7 ni lah dia. 2 kali 7, betul lah. Okey, 2 kali 7. Alright. Kemudian bawah ni sambung je lah. Berapa ni? Unjurkan jawab. Unjurkan daripada atas. Unjurkan. Berapa jarak dia kat sini? Itulah dia. Kalau kita nak kira, nak buat kira boleh juga. 1, 2, 3, 4. So, sini sampai sini adalah 4 cm. Okey. Yang putus-putus ni apa? Okey. Yang putus-putus tu adalah butiran terlindung. Ni bila daripada depan ni, kita pandang depan ni, ada garisan ni terlindung kan? Dia ada kan? Jadi, lukislah sebagai garisan terlindung. Berhenti sampai tempat yang diperlukan. Situ dia. Dan bila kita unjurkan yang terlindung ni nanti, dia akan dapat dengan sini. Jadi kat sini betul lah kedudukan dia. Okey. Kemudian ni pandangan sisi. Berapakah kedalaman rajah? Kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kat sini kita buat 8, kat sini pun sepatutnya mesti jadi 8. Kita unjurkan dia. Tarik yang ni pergi sini, turun kat sini. Betul lah. Ini gara-gara sini, turun. Betul lah. Okey. Kemudian 2 kat sini, selebihnya di sini. Okey, kemudian detail yang ni, tinggi dia mana dapat tinggi? Ni, dapat tinggi kan? Okey, kat sini ada tinggi berapa? Ada balance 2 daripada atas, dapatlah kat sini. Okey, kemudian condong ni, cari je. Ni kan, titik yang ni kan sama dengan sini, sama sini. Dapatlah permukaan condong ni. Pada pandangan sisi, kita nampak permukaan condong. Untuk bahagian nanti kita tak boleh tengok pada orientasi isometrik. Okey. Kemudian kita sambunglah butiran yang lain. Ni straight line, sambung saja, tengok gambar. Okey. Lepas tu untuk titik-titik pula macam mana titik lengkung? Matchkan. Mana nak match? Okey, mana nak match? Okey. Kita akan matchkan soalan yang diberi, okey, iaitu pandangan atas dengan pandangan hadapan, yang mana kita lengkung nampak straight. Jadi kita matchkan lah. Contoh soalan ni, pelajar ni dia matchkan 3 titik. Ni dia, sini sama dengan sini 1. Okey, kemudian match lagi kat sini 2. Okey, dan yang ketiga, mana kata dia ambil sini lah. Sebenarnya titik yang perlu diunjurkan hanya 3 titik antara saja. Lebih bukan tak boleh, tapi mungkin dia akan mengambil masa lah. Cukuplah 3 titik antara, tapi kita adjust jarak dia supaya jaraknya tu sesuai dan seragam. Jadi dapatlah kita membentuk lengkung dengan lebih licin. Okey, dah buat unjuran, dah projectkan, dah unjur top view dengan front view. Unjurkan ke pandangan sisi, ke garis sepak prim belajar. Okey, yang ni cikgu tarik tak berapa tepat ya. Jadi kita tarik je lah. Awak faham maksud cikgu kan? Okey, tarik je. Yang ni sama dengan sini sebenarnya tadi ni. Cikgu nak ambil yang kat sini ni. Okey. Unjurkan, temukan kepada pandangan hadapan. Okey. Ni tarik turun contoh lah Contoh. Okey. Ni sama dengan siapa? Sama dengan sini. Tarik. Ulang langkah yang sama bagi 3 titik antara dan dapatlah ke semua titik. Kemudian siaplah. Okey. Itu saja review untuk soalan 5. Saya percaya soalan 5 ni menjadi cabaran jugalah sebab pelajar tak dapat imagine bentuk yang ni. Dia tak tahu yang ni kat mana. Okey, tapi dengan penjelasan ini saya harap awak faham bahawa dalam orientasi isometrik, ni dalam orientasi lukisan isometrik ada permukaan yang tidak dapat ditunjukkan. Sebab itu kita perlu melukis unjuran ortografik supaya kita tahu sebenarnya line ini adalah satu line permukaan yang condong. Okey, tu aja. Bye.